sambung lagi sebatian kimia yang seterusnya yang ada di dalam sel. Okey, yang pertama adalah karbohidrat. Okey. Untuk karbohidrat, bila sebut karbohidrat awak tengok kataan karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri daripada keadaan ini ada karbo, maksudnya unsur yang membentuk dia adalah sebatian. Dia adalah sebatian organik sebab dia ada karbon kan. Dia ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. So, dia punya unsur yang membentuknya ialah karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, dia adalah sebatian organik, nampak? Dia highlightkan sebatian organik. Dia adalah polimer. Kenapa dia polimer? Okey, pada form 5 tahulah kan polimer sebab dia telah terdiri daripada satu rantaian yang panjang makromolekul daripada molekul-molekul yang kecil. Binaan asasnya ialah monomer. Okey. Pelajar form 5 dah tahulah kan monomer polimer kan? So, untuk yang form 4 ni cikgu tak pasti awak dah belajar betul dalam kimia. Tapi konsepnya, kena belajar dalam sains, konsepnya kalau monomer itu mono, satu. Poli, banyak. Mono, satu. Dua apa? Di. Tiga apa? Tri. Contohnya yang biasa awak kata yang belum selalu awak dengar. Awak tengok. Monopod. Monopod, pot tu apa? Kaki. Mono apa? Satu. Satu kaki. Kan modok selfie guna monopod stick tu satu kaki. Tripod. Bubuh kamera. Tripod. Tiga kaki. Okey. Monomer. Okey, maksudnya dia terdiri daripada apa? Mono. Nampak ni? Ni satu. Satu. Unit kerja. Satu. Dua. Tiga. Banyak. Kalau dua jadi dimer. Okey. Banyak jadi polimer. Satu rantaian yang panjang. So karbohidrat adalah polimer. Apa monomernya? Monomernya adalah satu. Monomer dia iaitu unit asas yang paling kecil ialah apa? Monosakarida. Okey? So cikgu buang video mana ini? Buang video. Okey. Balik ke kita. Okey, so sini. So polimer, monomer. So karbohidrat, protein dan asid merupakan molekul polimer sebatian organik. Okey, karbohidrat penting sumber tenaga. Ini semua dah belajar daripada darjah 6 lagi belajar. Karbohidrat sebatian organik daripada unsur apa? Karbon, hidrogen dan oksigen. Dan nisbah formula 1:2:1 bermaksud macam ni. Karbon 1, hidrogen 2, O1. Ini N, ini ikutlah N. Kalau di sini N-nya adalah 6, maksudnya C6H12O6. Itu adalah yang monosakarida. Okey, jelas ya? So, ini tolong ya, hafal ya, ingat ya. Monomer bagi karbohidrat ialah monosakarida. Maksudnya yang paling ringkas. Kalau dua tadi disakarida, banyak polisakarida. Okey. Nanti daripada sini awak boleh buat nota lah. Buat dalam bentuk grafik. Jadi cikgu akan ajarlah macam mana nak buat nota ni. Tapi cikgu lebih suka ajar ikut buku teks ni. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, monosakarida. Okey, monosakarida gula ringkas. Ialah monomer karbohidrat, unit karbohidrat yang paling ringkas. Campur-campur. Okey, bagaimana? Okey, sini ada keyword di sini apa ni? Proses apa? Kondensasi. Boleh tak kita highlight kan? Boleh highlight. Seronok pula ya. Dia mulai kita campur. Satu monosakarida, satu mana kita
cantumkan dia. Prosesnya ialah apa? Kondensasi. Monosakarida, glukosa, fruktosa dengan galaktosa. Tiga-tiga ini formula molekulnya adalah sama. C6, H12, O6. Fruktosa pun sama. C6, H12O6. Galaktosa pun sama. C6, H12 dengan O6. Tapi dia punya formula struktur dia berbeza. Kedudukan OH dengan H dia berbeza pada struktur. Awak tengok belajar dalam kimia ni kan cikgu cakap bab ni adalah lebih kepada biochemistry. Dia ada berbeza. Walaupun struktur molecular structure dia berbeza menyebabkan ada sedikit perbezaan daripada ciri-cirinya. Di mana yang paling tadi kita katakan rasanya manis kan? 3 lah, maksudnya glukosa, fruktosa, galaktosa ni tiga-tiga manis. Rasa manis boleh membentuk hablo, maksudnya dia larut air, lepas tu kita buat proses penghabluran, kita boleh dapat hablo. Okey, rasa manis. Tapi antara semua rasa manis ni, tiga-tiga ni, glukosa, fruktosa dan galaktosa, dia adalah yang paling manis adalah fruktosa. Fruktosa ni yang ada di dalam buah-buahan, daripada fruit kan, fruktosa. Glukosa pun daripada dalam tumbuhan juga. Gula dalam tumbuhan seperti padi, gandum serta buah-buahan seperti anggur. Glukosa adalah molekul paling lazim didapati dan kebanyakan polisakarida terbentuk daripada gula ini. Okey. Fruktosa gula ringkas yang ada pada secara semula jadi ada pada fruit. Kebanyakan fruit. Galaktosa ada dalam susu. Okey. Okey. Apa dia lagi apa? So awak kena tahu monosakarida ini adalah monomer bagi karbohidrat. Cirinya manis, boleh membentuk hablo dan larut di dalam air. 3 contoh ini, glukosa, fruktosa, galaktosa. Okey, dia mempunyai kuasa penurunan. Ini kalau awak belajar dalam kimia ni, awak belajar bab redox. Reduction and oxidation. Dia mempunyai kuasa penurunan, itu boleh memindahkan hidrogen iaitu elektron kepada sebatian lain. Kalau awak masih ingat, awak dah belajar di menengah rendah, awak buat eksperimen untuk menentukan kehadiran glukosa, gula penurun menggunakan larutan Benedict. Larutan Benedict warna apa? Biru kan? Sebab apa dia warna biru? Sebab ada dalam tu ada kuprum 2 sulfat. Di mana bila kita campurkan larutan Benedict dengan monosakarida, kita panaskan. Kalau sebab kita campur dengan gula kita campur dengan monosakarida kan, kita akan dapat mendakan berwarna merah bata. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa apa? Kuasa penurunan. Sebab dia menurunkan kuprum 2 sulfat kepada kuprum 1 oksida. Menurunkan yang berwarna merah bata yang tidak larut dalam air. Sebab tu dapat mendakan. Awak kena ingat tau. Awak istilah ni dalam sains ni dia ada. Kita boleh highlight seronok pula. Okey, tapi maksudnya di sini dia suka kuasa penurunan yang awak kena tahu. Dia menurunkan kuprum 2 sulfat kepada mendakan kuprum 1 oksida. Dia akan menurunkan. So, dia akan mengalami pengoksidaan. Awak akan belajar dengan dalam kimia lah. Nanti kan bila belajar redox dan kimia tu, tanya cikgu kimia awak ya. Nanti kan jangan cikgu Bayu aja kimia ni. Nanti salah cerita pula. Semua monosakarida boleh melakukan telaman edan sebagai gula penurun. Maksudnya glukosa, fruktosa, galaktosa adalah gula penurun. Sebab apa? Dia boleh menurunkan kuprum 2 sulfat kepada mendakan kuprum 1 oksida. Kuprum ini larutan kan?
Menurunkan ni larutan kumpulan 2 sulfat. Maksudnya dalam larutan Benedict tu, B tu huruf besar. Benedict ni orang yang cipta ujian ni namanya apa? Benedict. Okay, panjang pula cerita cikgu pasal ni. Sebab kita kena faham betul-betul. Okay. So, jenis karbohidrat pertama monosakarida. Kemudian bila monosakarida bergabung menjadi disakarida. Disakarida, okey. Secara semula jadi, disakarida ada 3. Maltosa, sukrosa, laktosa. Ini kena hafal. Okey. Glukosa campur glukosa, kan kita katakan monomer ni monomer kan. Glukosa campur glukosa dapat glukosa monomer ni monomer, 2 monomer dapat glukosa monosakarida. Glukosa ni pun monosakarida. So mono campur mono dapat di. So disakarida ini adalah apa? Maltosa. Glukosa fruktosa, sukrosa. Glukosa galaktosa, laktosa. So ada 3 glukosa, fruktosa dengan galaktosa. Tadi kita tengok kan monosakarida ada 3 kan? Glukosa, fruktosa, galaktosa. Okey, kena ingat ini. Maltosa, okey, kat mana wujudnya maltosa? Dekat dalam Bali. Secara semula jadi. Malt. Okey. Sukrosa ada dekat mana? Gula tebu. Gula yang kita makan hari-hari kat rumah awak tu, itu adalah sukrosa. Nanti awak pergi buat air, awak cakap kat mak awak. Mak, sukrosa mana? Wah, dia mesti tanya, apa benda sukrosa? Sukrosa tu apa? Gula tebu. Nama sains dia apa? Sukrosa. Dia disakarida. Laktosa adalah gula ataupun disakarida ataupun karbohidrat yang ada di dalam susu. Susu apa? Susu mamalia. Tak kiralah susu manusia ke, susu kucing ke, ada apa? Susu lembu ke, ada laktosa. Dia adalah disakarida. Dia adalah karbohidrat. So, budak-budak baby yang ada, yang menyusukan mak dia dapat tak karbohidrat? Dapat. Dalam bentuk apa? Laktosa. Jelas ya? Kena hafal. Sukrosa kat mana? Laktosa kat mana? So, glukosa dengan glukosa adalah maltosa. Glukosa fruktosa, sukrosa. Glukosa galaktosa adalah laktosa. Prosesnya apa? Kondensasi. Kondensasi ini ialah secara maksudnya ialah proses. Ingatlah C di belakang ataupun sis di belakang. Perkataan yang ada C atau sis di belakang adalah satu proses. Proses apa? Proses pergabungan molekul kecil. Glukosa kecil kan? Glukosa kecil kan? Menjadi molekul yang lebih besar. Maltosa disakarida lebih besar. Proses pergabungan molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Dan proses ini menyingkirkan campur air ni, menyingkirkan satu molekul air. Maka proses ni ialah kondensasi. Maksudnya di sini, katalah kita ambil tebu. Okey, pokok tebu. Pokok tebu ada daun tebu. Dekat daun berlaku proses fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan apa? Glukosa. Okey. Dan glukosa ini adalah C6H12O6. Okey, dia ada proses dalam tebu tu, dia ada proses nanti molekul
Glukosa itu monosakarida yang ada dalam tu adalah glukosa dan juga fruktosa. Kan kita punya OH dengan kedudukan H dengan OH tu akan berubah. Dia akan ada dua-dua tu, dan dalam pokok tebu tu, daun tebu tu kan ada glukosa dengan fruktosa akan bergabung secara kondensasi membentuk sukrosa dan simpan dalam batang tebu tu lah. Itu yang berlaku semula jadi di dalam pokok tebu tu. Laktosa pula yang berlaku semula jadi dalam mana? Dalam mammary gland. Mammary gland mamalia lah. Semua ni hanya lah, kalau kita belajar bio, kita belajar, kita tengok sekeliling, ya Allah, ya Tuhanku, kuasa Allah kan. Okey, so glukosa dengan galaktosa membentuk laktosa. Prosesnya apa? Kondensasi. Jelas ya? Okey. Kemudian proses yang kedua ialah hidrolisis pula. Tadi kita dapat proses kondensasi glukosa campur glukosa dapat maltosa kan? Hidrolisis pula adalah proses kita nak pecahkan molekul besar. Maltosa ni disakarida kan? Molekul lebih besar kepada molekul yang lebih kecil. Proses ni nama apa? Hidrolisis. Kalau dari segi bahasanya ialah proses hidrolisis ialah proses pemecahan molekul yang besar kepada molekul yang lebih kecil. Dengan kita kena ada tambah air. So, maltosa campur air, proses hidrolisis, dan sini melibatkan sebenarnya proses-proses kondensasi hidrolisis ni melibatkan enzim. Okey, so maltosa bila kita pecahkan dapat glukosa campur glukosa, sukrosa, glukosa campur fruktosa, laktosa, glukosa campur galaktosa. Ini juga kena hafal. Okey. Semua monosakarida dan disakarida adalah gula penurun kecuali sukrosa. Maksudnya sukrosa tidak dapat menurunkan kuprum sulfat kepada kuprum 1 oksida. Jelas ya? Itu juga kena hafal. Semua monosakarida dan disakarida adalah gula penurun kecuali sukrosa. Faham ya? Okey, apa sedih? Okey, kita boleh baca di sini. Laktosa dalam susu, maltosa banyak dalam biji rin. Sukrosa adalah gula penurun kerana tidak menurunkan kuprum sulfat. Sekiranya sukrosa dihidrolisiskan menjadi unit-unit monosakarida terlebih dahulu, ujian akan menunjukkan keputusan yang positif. Okey, untuk pelajaran tingkatan 5, sepatutnya awak sudah tahu ini sebab awak dah buat eksperimen. Mula-mula kalau kita ambil sukrosa, kita buat ujian Benedict, kita dapat keputusan yang negatif. Maksudnya warna biru larutan Benedict kekal biru. Maksudnya sukrosa gula bukan penurun. Tetapi apabila kita hidrolisiskan sukrosa, akan dapat glukosa dengan fruktosa kan? So, ini dah gula penurun. Bila kita hidrolisiskan dengan apa? Dengan asid, kita dapat glukosa dan fruktosa. Bila kita ambil hasil daripada hidrolisis tadi, kita buat ujian Benedict, barulah kita dapat keputusan yang positif, iaitu larutan Benedict bertukar menjadi mendakan merah bata. Okey, jelas ya? Okey. Seterusnya kita pergi ke polisakarida. The word is poly, banyak. Poly banyak kan? Polimer, politeknik,
poliklinik. Banyak klinik lah. Klinik mata, klinik salin, klinik ibu dan anak, klinik macam-macam. Poli itu apa? Banyak. Okey. Polisakarida adalah molekul yang panjang. Tengok ni. Ini satu sakarida, monomer. Ini monosakarida. Ataupun kita tahu ini, kata ini glukosa. Untuk satu rantaian yang panjang, namanya apa? Polisakarida. Polisakarida yang kena ingat 3 ya. Kanji, glycogen dengan selulosa. Kanji, polisakarida simpanan utama dalam tumbuh-tumbuhan. Glycogen, polisakarida simpanan dalam haiwan. Selulosa adalah polisakarida yang membentuk dinding sel bagi tumbuh-tumbuhan. Bermaksud selulosa ada pada mana? Tumbuh-tumbuhan sahaja. Begitu juga dengan kanji. Ada ni makanan simpanan dalam tumbuh-tumbuhan. Kita ada kanji tak? Kita haiwan, kita tak ada kanji. Tetapi kita makan kanji. Makan nasi dapat kanji. Maksudnya dapat polisakarida. Lepas tu bila makan dah kunyah-kunyah dalam mulut. Aku proses-proses hidrolisis nanti kita akan belajar dalam bab sistem pencernaan. Okey. Dapatlah glukosa. So memberikan sumber apa? Karbohidrat kepada kita. Nanti kita akan belajarlah ya. Bagaimana tukar pula daripada bagaimana glycogen ini terbentuk dalam badan kita. Okey. Okey. So mana tadi? Polisakarida gula polimer daripada monomer monosakarida seperti disakarida. Polisakarida terbentuk proses kondensasi. Highlight. Melibatkan beratus-ratus monosakarida membentuk rantai molekul yang panjang. Tidak larut dalam air. Tak larut air. Tak larut air. Highlight. Yang form 5 ingat tak? Cikgu buat eksperimen kan. Cikgu nak tunjuk darah tu. Cikgu ambil kanji. Cikgu letak air. Lepas tu cikgu emparkan dia kan. Kanji tu tak larut. Dapat 2 lapisan. Bawah kanji. Atas dapat air. Sebab apa? Polisakarida tidak larut dalam air. Dan dia tidak rasa manis dan tidak menghablu. Dah dia tak larut kan? Tak hablu lah. Tidak mempunyai rasa manis. Tapi kan, kalau awak makan, awak nak bagi rasa manis macam mana? Awak makan kanji nak bagi rasa manis. Macam mana? Macam mana? Taklah manis sangat, berasa ada manis sikit lah. Siapa ada idea boleh bagi tahu cikgu. Okey, ini praktis formatif. Seperti biasa, awak boleh cuba jawab. Lepas tu boleh cari jawapan. Okey, ini chitin. Ini polisakarida digunakan sebagai benang pembedahan. Kelebihannya, chitin akan terurai selepas luka yang dijahit sembuh. Okey, ini chitin. Okey, chitin sel semula jadi ni ada dekat kulit udang. Ada kulit. Dia jenis polisakarida juga. Dia ada pada kulit udang. Itu secara semula jadilah. Dan chitin tu panjanglah cerita pasal chitin ni pula tapi dah tak masuk dalam silibus, kita tak payahlah. Tapi chitin tu dia ada ciri dia yang istimewa di dalam ciri dia dalam diet untuk diet kita. Okey. So, kita dah habis untuk sebatian yang kedua. Yang pertama tadi air, yang kedua adalah karbohidrat. Jelas ya? Dah habis. Okey, tapi cikgu nak share jugalah dalam buku teks yang
Sama juga kan. Karbohidrat ada C, ada H, ada O. Kemudian monosakarida, gula ringkas, rantai panjang. Nanti bila tambah, ingat tak ada glycolipid apa semua tak? Ingat tak Han? Dalam membran plasma ada glycoprotein dengan glycolipid kan? Kita tengok. Tengok mana ya? Tengok. Mana glycoprotein? Tengok. Sini. Nampak tu? Glycoprotein, glycolipid. Ini maksudnya apa? Ini glycogen ataupun karbohidrat dengan protein. Ini karbohidrat dengan lipid. Dia patah balik. Tengok balik sini ya. Awak boleh lupa cikgu cakap tadi. Awak pun adalah buku teks depan awak masa belajar ni. Guna buku teks saja. Penat dah ya. Penat dah dengar cikgu cakap kan. Tak apalah. Dapat ilmu ni kena sabar. Okey, kita tengok. Menyenaraikan. Boleh tak menyenaraikan unsur dalam karbohidrat? Boleh. Menjelaskan jenis karbohidrat. Ada 3 jenis. Lepas tu setiap ciri-ciri. Mengkonsepsikan pembentukan dan penguraian. Pembentukan adalah proses kondensasi. Penguraian proses hidrolisis. Menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian disakarida. Mewajarkan kepentingan karbohidrat dalam sel. Apa fungsi karbohidrat? Belajar. Memberi tenaga. Ini yang buku teks ni. Kalau buku teks yang pelajar form 5, sama juga. Menyatakan jenis karbohidrat. Menerangkan bentukan dan penguraian disakarida, polisakarida. Sama sahaja. Ini pun ada cerita. Ini prosesnya. Berbalik di sini. Kecil jadi besar. Kondensasi. Besar jadi kecil. Glukosa. Nampak tak? Sama saja kan? Ni ada soalan ni. Boleh jawab dah ni. Biskut tawar dibuat daripada tepung gandum. Tadi cikgu cakap apa? Potato kan? Terang apa? Lama-lama bila kita kunyah, lama-lama dia semakin manis. Kenapa? Dia jawab tu. Allah. Mana tadi? Cikgu tak jumpa lah. Mana cikgu jumpa tadi? Geram pula tak jumpa tadi. Tak apalah. Nanti kita jumpa nanti. Kita tengoklah kalau cikgu jumpa nanti cikgu cakap. Okey, boleh? Cikgu nak cerita sikit je. So, keyword dalam sini apa yang belajar ialah keywordnya ialah karbohidrat, monosakarida, disakarida, perkataan glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, sukrosa, laktosa, kondensasi, hidrolisis. Okey, dalam buku ni dia tak ada bagi yang tindak balas yang untuk polisakarida jadi disakarida dengan ni. Okey, sini sama juga ya. Bagi ni kalau polisakarida besar kan? Hidrolisis kita boleh dapat juga monosakarida. Contohnya polisakarida kanji kan? Katalah awak makan, tadi cerita ni dan cikgu bagi jawapan untuk ni lah. Katalah awak makan potato. Mula-mula dia polisakarida, tawar. Bila kunyah lama-lama sebenarnya awak telah menukarkan apa? Polisakarida itu mula-mula jadi disakarida dulu, lepas tu hidrolisis lagi jadi monosakarida. Monosakarida ni kan? Contoh monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa kan? Okey, kalau kanji tu dia akan jadi last kan jadi glukosa lah, sebab kanji sebenarnya dia kalau kita pecahkan kanji kita dapat maltosa. Maltosa gula disakarida. Lepas tu dia akan pecah lagi, dia akan jadi glukosa.
glukosa. Glukosa adalah monosakarida dan cirinya ialah manis. Sebab itulah kalau dalam Islam kita kena buat apa? Kunyah. Berapa kali kunyah? Makan. 40 kali kunyah. Supaya apa? Amylase dalam mulut kita ini, enzim itu akan pecahkan dia kepada monosakarida. Sedaplah makan potato lama-lama jadi manis sikit. Nanti boleh cuba Awak pergi rebus potato, janganlah tambah gula ke apa. Ataupun bakar potato. Bubuh potato aluminium foil, bakar, lepas tu kunyah. Akan rasa, lama-lama kunyah akan rasa manis. Okey. So, setakat ini dululah untuk kali ini. Belajar pasal karbohidrat. Ni yang cikgu cakap ni. Buat apa? Nota macam ni. Jenis-jenis karbohidrat, glukosa, monosakarida, disakarida, polisakarida. Contoh 3, sini contoh 3, sini pada 3 contoh, ni 3 contoh. Ini proses pembentukan, proses kondensasi, penguraian yang dia punya tindak balas kimianya buat. Dan satu lagi sepatutnya satu lagi, isi satu lagi ialah apa? Ini maksudnya buat anagram ni, buat nota dalam bentuk macam ni. Tambah lagi satu ialah ciri dia. Waktu tulis kat sini monosakarida, disakarida, polisakarida, tulis kat bawah ciri dia. Kalau sini waktu tulis monosakarida, cirinya apa? Manis. Larut dalam air. Faham? Buat nota dalam bentuk ni, semua cerita ni buat dalam bentuk ni lah. Diagram ni saja. Nanti cikgu akan buat cerita ni malah panjang sebab nak Okey, awak nak video, tolong bagi kat cikgu. Jumpa lagi. Apa benda? Feedback. Awak nak macam mana? Cikgu ni kadang-kadang syok sendiri je bercakap. Awak nak ada pun awak nak ada muka cikgu sikit dekat sini. Ada juga boleh buat muka sikit kat sini. Ni cikgu buat muka cikgu tak ada. Muka cikgu awal jadi ada kan? Kalau nak muka cikgu sikit ada kat sini. Muka cikgu tak adalah muka macam Nurhaliza ke apa nanti cikgu buh muka cikgu macam menyampah sibuk lah pula muka ni. Tengok macam mana. Ataupun cikgu lambat sangat. Sebab cikgu cerita ni dua-dua boleh tahu. Maksud dua-dua tu apa? Budak pelajar form 4 pun boleh, pelajar form 5 pun boleh. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.